Okey, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar semua dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi lah untuk minggu ni. Minggu ni saya tahu awak ada cuti raya Cina kan. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 5 hari. Tak apalah. Awak cuti-cuti juga. Saya buat video, saya hantar pada awak. Okey. Awak ada masa tu, awak boleh tengok video tu. Okey, hari ni kita seterusnya kita belajar sejarah tentang tahap zaman air batu. Okey, tak ada masalah lah. Saya kalau ajar senang je. Saya tunjuk-tunjuk gambar. Lepas tu happy-happy lah. Okey Tahap zaman air batu ni ada 4. Ada 4 Tahap zaman air batu awak kena hafal lah. Nanti kalau periksa, tahap zaman air batu ada berapa? Ada 4 cikgu. Okey, yang pertama apa? Okey, awak kena apa? Zaman Miocene. Zaman Miocene. Apa benda zaman Miocene nanti cikgu huraikan Cikgu ulas lah. Okey, yang kedua zaman Pliocene. Zaman Pliocene. Itu yang kedua. Zaman ketiga, zaman Pleistocene. Dan terakhir sekali, zaman keempat adalah zaman Holocene. Zaman Holocene. Empat zaman ni cikgu akan hurai, cikgu akan tunjuk gambar supaya mudah awak faham. Okey, sekarang tanpa melengah masa lagi. Okey, cikgu nak buat biasalah standard bawah 10 minit. Tak nak lama-lama. Okey, pertama cikgu huraikan zaman Miocene ni. Zaman Miocene ni, okey, pada zaman air batu ni, pada zaman Miocene ni, okay, saya tengok gambar Pada zaman Miocene ni dah ada dia macam bentuk gunung ganang tu, dah ada gunung ganang, dah ada mamalia wujud. Maksudnya di sini gunung ganang ni awak jangan salah faham. Awak jangan ingat macam hutan macam dekat macam dekat Ipoh ni ataupun macam dekat Malaysia ni, bukan. Dia di zaman Miocene di gunung ganang dia dalam bentuk air batu. Nama pun zaman air batu kan. Zaman air batu. Nampak Nampak ni? Banyak gunung ganang tapi berbentuk air batu. Nama pun zaman air batu. Seterusnya gambar. Saya tunjuk gambar yang senang awak faham. Ni keadaan pada zaman air batu Kawasan dia penuh dengan air batu. Sejuk ni. Masa zaman ni sejuk. Seterusnya. Lepas tu mamalia telah wujud. Mamalia ni macam binatang lah. Binatang yang telah wujud. Antaranya awak pernah tengok tak Ice Age macam kartun tu? Pernah tengok kan? Saya rasa awak pernah tengok Ice Age kartun. Okey, sekarang saya pun tunjuk lah. Nak bagi awak senang faham. Senang. Biasa tengok kan? Ini mammoth. Yang ni yang taring panjang tu. Harimau taring panjang tu. Yang ni sloth. Ice Age dia, awak tengok tak mammoth ni? Kenapa dia boleh hidup? Awak tengok badan dia penuh dengan bulu. Kalau bila sejuk tu dia pun tak ada rasa sejuk lah. Seolah-olah macam dia pakai sweater lah. Badan dia ada penuh bulu macam pakai baju panas. Sebab tu dia boleh hidup pada zaman tu memang. Zaman sekarang dia tak boleh hidup lagi. Sebab apa? Kalau dia hidup zaman sekarang panas. Matilah dia badan dia penuh bulu. Dia tak tahan panas. Dia sesuai, binatang ni memang ni sesuai pada zaman air batu. Masa tu sejuk, sesuai lah dengan dia punya tubuh. Okey, seterusnya gambar mammoth. Tadi gambar mammoth kartun kan. Ini gambar mammoth yang real punya. Nampak ni. Badan dia penuh bulu, gading dia panjang. Gading dia panjang ni dia nak berlawan dengan binatang lain, dia guna gading dia. Sekarang binatang ni dah tak wujud dah. Sebab apa tak wujud? Saya dah cerita tadi. Badan dia penuh dengan bulu. Kalau hidup zaman sekarang panas, bulu banyak macam ni, matilah binatang tu. Okey ini mammoth Okey, seterusnya itu saya dah cerita dah pada zaman Miocene. Sekarang ni pada zaman Pliocene. Saya lupa beritahu. Zaman Miocene ni dia punya tu 23 hingga 5 juta tahun yang lepas. 23 juta hingga 5 juta tahun yang lepas. Zaman Miocene. Seterusnya zaman Pliocene. Zaman Pliocene ni 5 hingga 2 juta tahun yang lepas. Dunia ni dah tua sebenarnya. Awak fikirlah, zaman Miocene pun dah 23 juta tahun. Zaman Pliocene ni lingkungan 5 hingga 2 juta tahun. Apa ciri-ciri zaman Pliocene? Penyejukan global lah. Kawasan tu semua sejuk. Lepas tu padang rumput dan savana telah terhasil. Sebab apa? Okey, dia macam ni, cuaca dia penyejukan dan pengeringan berlaku. Bila dia sejuk, dia kering. Bila dia sejuk, dia kering, maka akan terhasillah padang rumput savana. Macam mana keadaan padang rumput savana? Senang aja, cikgu tunjukkan. Macam ni. Dia ada rumput-rumput, ada air, ada binatang boleh hidup. Macam itulah maksudnya padang rumput savana.
Bila cuaca tu kering, lepas tu dia sejuk, kering, sejuk, memang lumut-lumut boleh hidup. Lepas tu tumbuh-tumbuhan boleh hidup. Tapi tu bukanlah tumbuhan yang tinggi. Macam savanna, rumput-rumput. Macam ni lah. Ada air-air, ada binatang. Macam ni lah pada rumput savanna. Okey, pada zaman Pliocene ni awak kena ingat wujudnya pada rumput savanna. Okey, zaman Pliocene ni 5 hingga 2 juta tahun yang lepas. Ni ada wujud pada rumput savanna pada zaman Pliocene. Ketiga, dah nak habis dah separuh. Sekejap je. Video ni sekarang sekejap je. Zaman Pleistocene. Zaman Pleistocene berlakunya glasier dan manusia berjalan dari Asia Tenggara ke Australia. Ni sekejap lagi saya tegang lah. Dengar macam tak logik. Biar benar. Daripada Asia Tenggara kita lah sampai ke Australia. Bukan kadar air ke kat sana. Macam mana nak jalan? Sekejap lagi saya tegang. Okey, glasier. Zaman Pleistocene ni berlakunya glasier. Glasier ni apa? Glasier ni maksudnya adalah pencairan air batu. Nampak ni? Saya tunjuk gambar je, senang bagi awak faham. Air batu ni cair. Air batu cair, nampak dia cair Air batu ni cair. Okey. Bila air batu cair, air batu yang cair tu dia akan jatuh ke dalam laut. Bila jatuh ke dalam laut, paras air laut akan meningkat. Bila paras air laut meningkat, dia akan menenggelamkan daratan. Tak faham lagi apa cikgu cakap ni? Tak faham cikgu. Okey, senang je. Saya kalau awak tak faham, saya tunjuk gambar je. Habis cerita. InsyaAllah awak faham. Macam ni. Okey, bila glasier berlaku, glasier ni pencairan air batu berlaku. Okey, awak nampak dia jatuh ke laut kan? Air batu jatuh ke laut kan? Paras air laut meningkat. Okey, saya tunjuk. Apa yang meningkat? Senang. Saya tunjuk gambar je. Okey. Kalau awak nak tahu, okey, ni peta Asia Tenggara. Ni peta Asia Tenggara Peta Asia Tenggara ni. Ini Malaysia, ini Sabah Sarawak, ini Sumatera, ini Indonesia, Thailand, Brunei, Vietnam. Okey, ni awak tahu, awak dah belajar geografi peta Asia Tenggara. Sebenarnya sebelum ni Asia Tenggara peta dia bukan macam ni. Saya tunjuk macam mana? Macam ini. Ni. Terbalik. Okey, macam ni. Ni. Asia Tenggara tidak digelar Asia Tenggara. Kita panggil dia pentas Sunda. Pentas Sunda ni, ini semenanjung Malaysia, ini Sabah Sarawak. Kita boleh jalan kaki je. Ni yang hijau ni daratan tau, yang biru ni air. Okey, kita daripada semenanjung Malaysia ni, kita boleh jalan kaki je pergi Sabah Sarawak. Itu yang saya cakap tadi. Daripada Asia Tenggara, kita boleh pergi ke Australia. Sebelum ni, pada zaman Pleistocene ni, zaman dia 2.5 juta hingga 10,000 tahun yang lepas, manusia dah boleh jalan kaki daripada Asia Tenggara ke Australia. Kenapa? Ni awak nampak pentas Sunda. Saya tengok, awak tunjuk. Daripada semenanjung Malaysia, dia boleh pergi Sabah Sarawak. Lepas tu awak nampak, boleh sambung, boleh sampai Australia. Tetapi setelah berlakunya kecairan air batu cair, lepas tu air batu ni jatuh ke laut, paras air laut meningkat. Lepas tu bila paras air laut meningkat, okey, paras air laut meningkat. Ini peta Sunda Peta Sunda telah bertukar menjadi Asia Tenggara. Ini yang latest punya peta. Daripada banyak daratan, dah banyak tinggal air. Yang ada warna-warna ni je yang daratan. Yang putih ni air semua. Kenapa? Banyak pulau-pulau daratan kena tenggelam sebab paras air dah meningkat. Saya kira awak faham ni. Faham, insyaAllah. Banyak gambar dah tunjuk, insyaAllah. Kalau tak faham, tengoklah video banyak-banyak. InsyaAllah faham. Yang last kali. Okey, bila last kali saya ubah position. Sebab apa saya ubah position? Saya nak tunjuk ni. Zaman Holocene. Zaman Holocene ni dia 10,000 tahun ke bawah. Ke sehingga kini lah. Okey, dah ada kemajuan. Zaman Holocene dah ada kemajuan. Dulu manusia nak makan kena pergi memburu. Nak makan daging ke kena memburu. Zaman sekarang, zaman Holocene ni kita dah manusia pada zaman tu dah pandai menternak binatang, dah pandai ternak kambing. Dia tak pergi buru dah. Kalau memburu pun sekali-sekala je. Kalau nak dulu, zaman dulu, sebelumnya nak makan buah-buahan kena pergi kutip dalam hutan. Pada zaman ni tidak dah. Dia dah tanam jagung, dia dah tanam padi semua. Dah maju, buat apa? Dah maju, dah cerdik dah pandai menanam semua. Okey, lepas tu wujudnya roda. Roda zaman Holocene ni telah wujudnya roda. Bila roda ada, maka adalah kenderaan. Faham Okey, seterusnya majulah tu. Okey, dah wujud tulisan.
tulisan kuniform. Apa tulisan kuniform? Ini bentuknya. Tulisan kuniform. Kalau awak Google, macam ni lah bentuk tulisan kuniform. Okey, dia macam ada bentuk-bentuk corak-corak lah. Saya tak tahu baca. Saya mana tahu baca ni. Nanti orang-orang arkeologis ni pandailah baca. Ini tulisan kuniform yang telah digunakan pada zaman Holocene. Diorang pun pandai tulis juga. Ini tulisan kuniform. Okey, saya rasa sampai sini saja. Saya dah terangkan macam-macam 4 zaman. Zaman air batu ada 4 zaman. Awak kena ingat Zaman Miocene. Yang pertama zaman Pliocene. Zaman Pleistocene. Yang akhir sekali nampak zaman Holocene. Awak kena hafal ini masuk pesa. Saya kalau buat video tu masuk pesa lah. InsyaAllah masuk pesa. Jadi awak boleh hafal dan nanti insyaAllah nanti masuk pesa awak boleh jawab. Okeylah, cikgu tak nak buang masa. Nanti panjang-panjang awak boring. Okey, selamat bercuti. Selamat bercuti yang orang Cina. Selamat menyambut Hari Raya Cina. Okey, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.